Uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur-umur senja, dah dekat dengan kematian. Ben jenazah pun sentiasa menunggu ikut giliran. Siapa yang masuk di dalam ben jenazah akan dihantar di tanah perkuburan, akan ikut giliran. Tak kira dah yang muda, yang tua, kanak-kanak, yang sihat ataupun yang sakit. Sampai masa kita akan dimasuk dalam ben jenazah, kita akan dihantar di tanah perkuburan. Ada setengah manusia dia dikebumikan pada malam hari. Ada setengah manusia dia dikebumikan pada siang hari. Ada manusia dia dikebumikan pada waktu hujan. Ada setengah manusia jenazahnya dapat dijumpai. Ada setengah manusia jenazahnya dia mati di luar negara. Ada yang dapat bawa balik, ada yang tak dapat bawa balik. Tengoklah tuan-tuan, masing-masing, sebab Nabi dah bagi tahu dah dalam sepotong hadis yang berbunyi, apa kata Nabi? Dua perkara yang aku tak tahu dan umatku tak tahu. Di mana mereka dilahirkan dan di mana mereka dimatikan. Sebab itu boleh meninggalnya anak Adam. Ya, firman Allah yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, dia akan mati, akan berhenti nafasnya. Bila meninggalnya anak Adam, tak kiralah dia meninggal di mana, maka kebumilah di mana dia meninggal. Contoh, meninggal di negeri China, kebumilah di negeri China. Meninggal di Mekah, di Madinah, kebumilah di tanah haram. Meninggalnya di Australia, kena kebumilah di Australia. Jangan bawa balik. Kalau bawa balik, maka haram ke atas orang yang menguruskan jenazah itu, kerana dia menzalimi ke atas jenazah. Satu pendapat mengatakan akan jatuh harus bila kita bawa balik jenazah tu, bawa balik ke halaman kampung kita. Kenapa jatuh harus? Jikalah negara itu tidak menerima si mati itu, apabila dia bukan rakyat negara itu, maka harus dia bawa balik dan harus dimasukkan alat-alat cecair di dalam tubuh jenazah untuk dia bawa pulang, membawa pulang di negara dia. Sebab apa? Jenazah ni bila nak bawa balik ke negaranya, dia akan dihancurkan limpanya, akan dihancurkan hati dan jantungnya, akan dihancurkan buah pinggangnya, akan dimasukkan cecair-cecair agar jenazah itu tidak rosak dan tidak reput dan tidak bau busuk untuk dibawa balik ke tanah airnya. Sebab itu ingatlah tuan-tuan, bila meninggal dekat mana-mana, kebumilah di mana-mana. Jangan kata kita kebumi di Mekah, kebumi di Johor, mak meninggal kebumi di Johor, anak meninggal kebumi di Mekah, tak jumpa mak di alam barzah. Jumpa. Betul, ulama beritahu ada dalam kitab bab tentang kematian, dalam kitab Furu'il Masail pun ada daripada Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Bila meninggalnya anak Adam, bila dia kenal di antara mereka, mereka tanya sesama mereka, ahlan wa sahlan, selamat datang. Wahai fulan anak si fulan, aku kenal engkau. Semasa engkau hidup, engkau selalu ziarah kubur mak engkau. Semasa engkau hidup, aku selalu nampak engkau datang ke tanah perkuburan di Tasir Puteri. Engkau selalu datang ziarah kubur mak engkau. Engkau selalu datang ziarah kubur atuk engkau. Aku kenal engkau. Engkau adalah orang soleh. Engkau adalah orang soleh. Engkau adalah orang soleh. Bila dia tak kenal, dia tanya, man anta, siapa awak? Aku tak pernah nampak engkau datang di tanah perkuburan. Engkau datang cuma hari raya Aidil Adha. Engkau datang cuma raya Aidil Fitri. Siapa engkau? Jawab. Bila dia roh yang zalim, dia jawab, ana rohun zalimun. Saya roh yang zalim. Masa hidup dekat dunia, menzalimi anak kami. Masa hidup dekat dunia, zalim dengan isteri kami. Masa hidup dekat dunia, zalim dengan ahli qaryah kami. Dia akan jawab sama-sama mereka di alam barzah. Sebab alam barzah ni ada dua negeri, tuan-tuan. Ini Nabi beritahu, nanti sebelum kita mati, Nabi ni sayangkan umatnya. Sebelum kita mati, Nabi cerita dengan kita agar kita berwaspada nak balik ke negeri yang bernama alam barzah. Kita kaya macam mana, banyak duit lah macam mana, pengikut di follower TikTok banyak macam mana, orang panggil kau datuk sekalipun, ustaz sekalipun, penceramah dah hebat, kau boleh ceramah, kau boleh berkata-kata kalam, kau cukup hebat. Bila kamu masuk ke dalam liang lahat, bila kita orang soleh, kita beruntung. Kalau kita orang zalim, kita susah di dalam kubur. Itu yang masuk dalam kubur je, malaikat dia tak tanya benda lain. Malaikat mula-mula dia tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Dia tanya kita di dalam kubur.
Satu-satu dia tanya sampai dunia kiamat. Sebab itu orang yang hidup dia tak dengar jenazah si mati kena azab, kena tanya di dalam kubur. Orang gali kubur pun tak dengar. Kalau orang gali kubur dengar, orang gali kubur pun jadi jenazah, tuan-tuan. Itulah alam barzakh, tuan-tuan, kubur. Selalu daerah kubur ni tak lama nak hari Jumaat. Siapa datang di tanah perkuburan, kalau pergi kubur, hadis sahih daripada Abu Hurairah, bagilah salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sunat bagi salam. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Kalau sampai kubur mak, Assalamualaikum. Alung datang ni. Hari lain Alung sibuk, duk hantar pok panda makanan. Hari ini Alung tak sibuk. Ya. Cakap dengan mak, Assalamualaikum mak. Assalamualaikum bah. Mak ayah jawab, Waalaikumsalam. Ulama bagi tahu nak tengok anak tu soleh tak soleh. Apabila meninggalnya mak ayah itu, adakah anak itu masih datang di tanah perkuburan, dia ziarah mak ayah dia. Macam mana dia ziarah mak ayah dia masa mak ayahnya hidup sebulan sekali, dan masa mak ayahnya dah meninggal dunia tinggal di dalam kubur, di dalam tanah, dia boleh jumpa mak ayahnya sebulan sekali. Kalau mak ayahnya masa mak ayahnya hidup, dia boleh jumpa seminggu sekali. Dan dia masa mak ayahnya sudah diduduk di dalam liang lahat di dalam kubur, dia boleh jumpa mak ayahnya seminggu sekali. Ulama bagi tahu itulah anak yang soleh. Waladun salihun, anak yang soleh. Anak yang soleh ni beruntung. Tuan-tuan kena banyak muhasabah. Jumpa anak, jangan bagi tahu dengan anak, engkau belajarlah rajin-rajin, nanti engkau kerja, engkau bagus, engkau banyak duit. Bukan. Ulama bagi tahu kalau jumpa anak, cakap dengan anak, kau jangan lupa doakan ayah. Kau jangan lupa doakan mak. Mak, ayah tak memerlukan duit engkau. Mak, ayah memerlukan doa engkau. Ingatlah dalam Al-Quran apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku perkenankan. Engkau minta, engkau nak apa engkau minta. Dalam surah Al-Fatihah, tuan-tuan semayang, tuan-tuan baca dalam setiap solat, setiap rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku sembah, kepada engkau aku minta pertolongan. Ada hamba Allah, tuan-tuan, masuk hospital Selayang. Anaknya sakit, tunggu masa nak mati ya. Sampai doktor bagi tahu, tolong bagi ahli keluarga panggil datang tengok anak engkau. Anak engkau ni tengah nazak. Telefon dengan ulama, apa kata ulama? Doktor itu adalah apa yang doktor bagi tahu, itu adalah yang sangkaan doktor tengok pada diri pesakit memang dah tak ada. Tapi dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Ulama ni beritahu, kamu jangan banyak menangis. Kamu ada Tuhan. Bila kamu ada Tuhan, kamu banyak mengadu kepada Tuhan kamu. Kamu baca di telinga anak kamu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 11 kali di telinga kanan, dan bacalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sebelah kanan 11 kali, di sebelah kali, di sebelah kiri pun 11 kali. Alhamdulillah tuan-tuan, daripada anaknya koma dah boleh bergerak, dah boleh menyusu, dah boleh senyum. Ini kelebihan ayat Allah. Banyaklah sebut-sebut nama Allah, tuan-tuan. Sama juga kalau isteri tuan-tuan nakal, isteri tuan-tuan tak dengar kata, dok lawan cakap suami. Suami cakap nak melawan dia tengah tidur malam-malam tu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berani kena bacalah, tuan-tuan, ya. Kalam Allah ni luar biasa. Jangan main kalam Allah ni, tuan-tuan. Sebab apa? Nanti bila berlakunya turunnya Imam Nabi Isa dan berlakunya peperangan kubra, kalam ni la ilaha illallah, la ilaha illallah berkumandang di udara kalam ya. Dan satu pendapat mengatakan siapa sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebut kalam ni, di arasy bergegar. Ada dalam hadis daripada Imam Muslim, itu yang arasy ni bergegar. Allah tanya dengan arasy, apa kata Allah? Wahai arasy, kenapa engkau bergegar? Itu yang kata arasy, wahai Tuhanku, hamba engkau dekat bumi, dia tak pernah melihat engkau, dia tidak pernah melihat syurga engkau.
Dia tidak pernah melihat tentang azab api neraka engkau, tetapi dia memanggil engkau. Banyaklah sebut, tuan-tuan. Baiklah, ini baru mukadimah, ini baru start. Boleh tahan lah. Tuan-tuan jangan risau, pukul 9 berhenti sebab pembayaran sampai pukul 9 je, ya. Tajuk kuliah kita malam ni, hamba yang dikasihi oleh Allah. Ya. Allah kasih dekat hamba dia. Allah sayang dekat hamba dia. Sebab kita ni tuan-tuan, orang hamba ni, ada hamba yang soleh, ada hamba yang jahat. Hamba ni, ada hamba makhluk, ada hamba hawa nafsu, ada hamba syaitan, ada hamba dunia, ada hamba Allah. Sebab itu kaedah hamba ni, kalau kita belajar dalam kitab tasawuf, ha, mim, ba, alif, hamba. Ha adalah hayat, hamba. Ha adalah hayat, adalah hidup. Itu orang yang dia sebenar-benar hamba, dia tahu diri dia hamba, hatinya hidup untuk Allah. Itu hatinya selalu terdetik, selalu memikirkan tentang Allah. Orang yang arif billah. Itu yang bila dia bangun sembahyang subuh, hatinya memikirkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau tak sayang kat aku? Hari ni dia tak dapat baca Quran, dia memikirkan, ya Allah, kau tak sayang kat aku. Ini orang yang hatinya selalu memikirkan tentang Allah. Kita tak ada. Bangun, tengok motor dulu. Okey, motor okey. Sport rim okey. Ya. Orang perempuan bangun, tengok barang kemas dulu. Ya. Betul, orang lelaki ni dia suka dengan apa yang dia suka, motor lah, perempuan lah, ya. Dan orang perempuan ni dia suka barang perhiasan dan barang kemas. Itulah orang perempuan. Betul, kalau kuliah agama, orang perempuan tak ramai datang sebab tak dapat barang kemas. Cuba tulis kat situ, kain rentang, sesiapa muslimat datang kuliah agama malam ni dapat barang kemas seorang satu, penuh. Sama nanti raya korban. Kita tengok raya korban, hari raya Aidil Adha, hari raya Aidil Fitri, masjid surau penuh. Mana-mana masjid penuh. Sebab apa? Itu ulama bagi tahu, nak tanda, nak tengok, nak melihat umat Islamnya ramai masa hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Nak tengok umat Islam yang beriman, yang mereka yang mengimarahkan rumah Allah. Sebab itu tuan-tuan, nanti bila datangnya Dajjal ada dah. Dajjal ni ada bala tentera. Dajjal ni dia bukan malaikat. Dajjal ni dia bukan jin. Dajjal ni dia bukan iblis. Dajjal ni manusia. Dia berada di satu pulau di tanah Arab. Dia akan lalu di Iraq. Dia akan lalu di Iran. Dia akan lalu di Turki. Dia akan lalu dengan tentera-tenteranya di Rusia, di Syria, di Mesir. Dia akan lalu sampai di Mekah, sampai di Madinah. Penduduk Arab, mereka tak sedar lalunya tentera-tentera Dajjal. Kenapa mereka tak sedar? Sebab puak-puak Arab ni sekarang ni mereka tengah perang saudara. Mereka tengah sibuk di dalam peperangan. Mereka tak sedar Dajjal lalu dengan tenteranya sampai di bumi Mekah. Dajjal buat dia punya kemah depan tanah haram, buat kemah, tapi dia tak boleh masuk tanah haram sebab tanah haram ni dijaga oleh malaikat Allah. Ini kelebihan tanah haram. Bila Dajjal hentak kaki dia, maka bumi tanah haram ni bergegar. Itu yang baru-baru ni, tak silap aku sebelum Covid, bumi Madinah bergegar, ya. Tu ulama-ulama semua risau. Sebab apa? Tanah haram ni jangan sampai 3 kali bergegar. Kalau 3 kali bergegar, ulama bagi tahu itu adalah hentakan kaki Dajjal. Bila dia hentak, sebab Dajjal ni dia punya kelebihan, Allah bagi ilmu sihir dia kuat. Itu yang Dajjal hentak kaki, bumi Madinah bergegar, keluarlah orang-orang fasik, keluarlah orang-orang munafik, dia menjadi pengikut Dajjal. Itu ulama bagi tahu, hati-hati jangan kita sampai fasik. Hati-hati jangan kita sampai munafik. Bila kita fasik dan munafik, maka orang itu kalau adanya Dajjal pada ketika itu, dia akan menjadi tentera-tentera dan pengikut Dajjal. Dajjal ni dekat dahinya ada tulis kafir. Siapa yang boleh nampak tulis kafir tu? Kalau orang fasik dia tak nampak. Orang munafik dia tak nampak.
Orang kafir, dia tak nampak tulisan kafir di dahi Dajjal. Yang nampak tulisan kafir di dahi Dajjal, yang sebenar-benar beriman kepada Allah, Allah wa Rasul. Tuan-tuan, itulah Dajjal. Sekarang istana dia dah siap. Tunggu dia sampai aja, tuan-tuan. Dajjal ni ilmunya hebat. Nanti dia datang di Tasik Puteri ni. Dia pergi di tanah kubur, dia hidupkan semua orang. Semua orang bangun. Yang bangun tu bukan mak ayah kita. Yang bangun tu adalah syaitan. Sebab tu syaitan lain, iblis lain, jin lain, malaikat lain. Tempat tuan-tuan ni, Tasik Puteri ni banyak jin. Kenapa? Kawasan Tasik jin banyak. Bukan tuan-tuan jin, jangan salah faham. Sebab tu jin ni ilmu dia power. Jin ni ilmu dia kuat. Syaitan ni dia semayang. Iblis ni dia semayang. Syaitan iblis ni dia semayang. Dia ada dalam surah, dia ada dalam masjid, iaitu syaitan walhan. Dia duduk di celah-celah dinding, dia duduk di celah-celah soft, dia duduk di tepi-tepi imam, dia duduk di tepi-tepi AJK. Apa tujuan dia? Dia nak kacau kita di dalam solat. Itu yang di dalam solat kita was-was. Di dalam solat kita memaki orang. Di dalam solat ada kita hasad dengki dengan orang lain sebab bisikan syaitan, jahatnya syaitan, tuan-tuan. Nak menghindar daripada syaitan laknatullah, perbanyaklah baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Perbanyaklah baca, tuan-tuan. Baiklah, tentang hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah 25 minit, tuan-tuan. Aku ceramah jangan tengok jam. Aku pandu orang batuk dia. Orang batuk pertama itu dah setengah jam. Aku ceramah dah 15 tahun, tuan-tuan. Aku pernah ceramah depan gangster. 2 hari lepas aku ceramah di Kampung Gajah, Perak. Surau di tepi sungai. Tepi sungai, Sungai Perak, tuan-tuan, ya. Ada satu masjid tu, masjid wakaf. Masjid tu dah 150 tahun. Tapi masjid tu masih ada lagi. Tapi masjid tu yang duduk sekarang budak-budak hafal Quran. Jadi tuan-tuan beruntung. Kalau tempat tuan-tuan ada orang hafal Quran, tuan-tuan beruntung. Kenapa? Tempat tuan-tuan ada cahaya. Baiklah, tentang hamba. Ha adalah hayat, hidup. Sekarang ni kita hidup. Nanti sampai masa kita mati. Bila sampai masa kita mati? Di Arash ada satu pokok. Pokok yang bernama pokok tobak. Pokok itu, setiap pokok ada daun, setiap daun ada nama masing-masing. Kalau nama aku Naha anak kepada Asyah, tak kira setiap daun, setiap daun ada nama. Ada nama. Lagi 3 hari orang ni nak mati, daun tu jatuh. Maka dia ambil oleh malaikat maut. Itu malaikat Israel. Dia ambil daun tu, dia cari orang tu. Cari. Nampak dah ada dekat Tasik Puteri apa orang dia. Duduk dekat masjid, sandar-sandar kat dinding. Oh, itu orang dia. Ya. Malaikat maut ni dia tak pernah senyum. Malaikat maut ni dia garang. Malaikat maut ni di antara malaikat Allah yang matinya, wafatnya dia yang terakhir. Itulah malaikat maut. Malaikat maut ni matanya sebanyak mana mata manusia, sebanyak mana mata makhluk Allah, sebanyak itulah mata dia. Di Turki 2 bulan lepas, 3 bulan lepas yang kena gempa bumi, mati manusia 41,000, maka kuranglah mata malaikat maut 41,000. Itulah malaikat maut. Kakinya satu di atas neraka Jahannam. Itulah malaikat maut. Itu yang nanti kita jumpa semasa sakaratul maut. Jumpa lah, tuan-tuan. Terus naik roh. Pintu taubat dia masih terbuka. Sekarang ni pintu taubat masih terbuka. Tapi pintu taubat akan tutup dengan 2 jalan. Pertama, bila roh sampai ghalghalah, sampai khalqum. Sampai sini je roh, pintu taubat tutup. Dan terbitnya matahari ke sebelah barat. Contohlah besok matahari terbit sebelah barat.
Kalau besok matahari terbit sebelah barat, siapa pernah berzina, siapa pernah minum arak, siapa pernah main judi, siapa pernah liwat, dia nak minta ampun sembahyang taubat, hari itu Allah tak terima dah. Siapa yang tak pernah sembahyang, tak pernah berpuasa, isteri pula derhaka dengan suaminya, anak pula derhaka dengan mak ayahnya, nak minta maaf, pada hari itu pintu taubat tutup dah. Lepas itu Nabi ajar dah, setiap hari minta ampun dah dengan Allah. Lepas itu tuan-tuan tengok, bila orang jadi jenazah, orang buat jenazah datang masjid. Mana ada orang buat jenazah pergi dewan badminton, datang masjid lah. Orang pergi masjid, orang sembahyang jenazah. Lepas sembahyang jenazah, imam akan bangun, dia akan pandang makmum. Jenazah itu, kadang-kadang jenazah itu perempuan dan kadang-kadang jenazah itu lelaki. Imam akan tanya dengan ahli qaryah, jamaah yang sembahyang jenazah, imam tanya, macam mana jenazah ni, baik? Makmum cakap, baik. Padahal jenazah ni masanya hidup, dia manusia yang jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dia hidup, rumah dekat dengan masjid, tapi tak datang sembahyang berjamaah. Masa dia hidup, rumah dekat dengan masjid, tapi tidak mahu maimarah ke rumah Allah, menuntut ilmu Allah. Sibuk dengan merampit, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan mancing, dia tak mahu datang ke rumah Allah. Ini bukan jenazah yang baik. Ini jenazah yang mereka jika mati tidak sempat bertaubat kepada Allah, mereka susah di alam barzakh. Ingatlah tuan-tuan, perbanyak minta ampun dengan Allah. Lepas hamba ni, hamba itu dia akan jumpa yang Maha Khalik. Lepas hamba ni, kalau kita belajar dalam kitab Risalah Tauhid, nama-nama baharu ada 5. Boleh aku tanya pada belah sini, belah kanan. Sebab tengok sini macam belajar di Mesir. Dapat? Alhamdulillah. Tak dapat? Buat-buat sikit pakut lah. Kalau dapat, Alhamdulillah. Orang lain tahu. Tuan-tuan, tu pentingnya ilmu. Ain lam mim waw ilmu. Ain aliyin lam latifun mim ma'rifatullah waw adalah warak. Betul, ilmu ni penting. Tu baru ni aku mengajar. Semalam aku mengajar di Kelang, Taman Meru Kelang. Dekat situ ramai pencen-pencen kerajaan. Pencen pejabat agama, pencen jais, pencen kastam, pencen polis. Aku mengajar situ dah 11 tahun. Mengajar kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab tu menyebutkan, iaitu buat perihal hati. Tuan-tuan. Lepas tu nama-nama baharu dia ada 5. Jisim, Jirim, Jauhar, Jismul Latif, Jauhar Firid. Tahu apa Jauhar Firid? Tahu ke Jismul Latif? Tengok atas. Jismul Latif nama orang kot. Sebab tu kalau kita tak ada ilmu, dia susah. Tengok baru-baru ni ada seorang mamat, dia kata apa? Bini kalau tak tutup aurat tak ada apa-apa, janji semayang, jangan jadi goblok ah. Tahu goblok? Goblok cakap Jawa. Orang perempuan dia bukan wajib pakai tudung. Orang perempuan ni wajib tutup aurat. Orang perempuan, orang lelaki bukannya wajib dia orang lelaki pakai seluar panjang, wajibnya menutup aurat. Betul, orang lelaki orang perempuan wajibnya solat. Betul, orang perempuan ada solat dia tak boleh semayang. Kalau dia semayang maka haram. Orang lelaki kena semayang, masuk waktu kena semayang. Orang perempuan dia tak boleh. Ada sampai masa kalau dia semayang maka haram kat dia. Bila dia datang haid dan nifas. Betul, suami kena tahu bab darah haid. Kalau suami tu umur 40 tahun, umur 50 tahun, umur 60 tahun, kalau darah haid isteri pun dia tak tahu, maka suami itu berdosa besar. Tuan-tuan, yang main betul menuntut ilmu ni kena sampai mati. Bukan nak menuntut ilmu dah nak mati, bukan nak menuntut ilmu. Itu datang surau tak larat lah, nyanda. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam orang sini lah. Memang mana-mana tempat-tempat ceramah orang suka cari dinding. Itulah tempat sedapnya. Tuan-tuan tadi nak marah, memang tuan-tuan sandar. Tuan-tuan kalau tuan-tuan panggil Syekh Nuruddin, kenal Syekh Nuruddin? Syekh Nuruddin ni garang. Kalau dia mengajar, orang sandar, dia suruh balik. Kalau orang main handphone, dia berhenti ceramah.
Tuan-tuan, itu Syekh Nuruddin. Belum bapak aku lagi garang. Tuan-tuan, ya. Lepas itu tok-tok guru dulu semua garang-garang. Lepas tu orang dulu semua jadi. Anak 15 semua jadi, anak 17 semua jadi, sebab mak ayah dia train dengan agama. Sembayang kejut anak, Quran dia ajar, mak ayah ajar Quran. Tu orang dulu. Dan sekarang sibuk dengan dunia. Tuan-tuan, baiklah hamba. Ha, kita ambil sampai mim. Ya, ni pun dah 35 minit, tuan-tuan. Ya, sebenarnya kena belajar tentang hamba yang dikasih ni, dia kena ada papan. Baru buat rajah. Ha mim ba alif, pecah ha. Ya, ha atau pendapat mengatakan hayat, atau pendapat mengatakan huwallah, dia Allah. Itu yang ada zikir yang berbunyi huwallah, 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 huwallah. Bila dia dipendekkan hu. Nanti balik rumah, masuk rumah, zikir depan bini. Hu. Bini baling dengan periuk. Malam zikir kat rumah ni, maflat. Hu. Lari orang, enggak. Kami di madrasah Darul Atik itu kelilingnya pokok getah. Kelilingnya ladang kelapa sawit. Sampai sekarang pemilik tu nak jual. Kenapa nak jual? Sebab pukul 4 pagi para pelajar dia berzikir, la ilaha illallah. Ramai-ramai mesti hati bergema. Tuan-tuan, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ponok enggak ya? Kita zikir macam nak mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pagi dah upah dengan ayam baru nak kuat. Ini berlaku satu tempat. Tuan-tuan, berlaku satu tempat. Bapaknya meninggal, anak tak boleh buat tahlil. Lepas tu anak kalau bodoh, susah bapak, mak bapak susah. Tuan-tuan, anak kalau bodoh, anak tak tahu nak jadi imam sembahyang jenazah, anak tak boleh buat doa tahlil arwah, anak kalau tak tahu tentang agama, mak ayah ni susah. Bila mak ayah ni mati, mak ayah ni rugi. Tuan-tuan, itu berlaku di satu tempat. Tapi berlaku masa ni tahun 80-an. Masa ni Facebook tak ada, TikTok tak ada, IG tak ada. Tuan-tuan, mak ayahnya meninggal dunia, dia datang surau jemput orang masjid. Mam, tolong datang, mak ayah saya meninggal dunia, tolong buatkan tahlil arwah. Imam cakap apa? Aku nak tanya dengan kau, engkau orang mana? Orang sini lah, mam. Kalau orang sini, kenapa tak pernah nampak muka engkau dekat sini? Nampak imam dulu garang, tuan. Imam dulu ni ada sekatua je. Imam sekarang naik Belfire. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan makan pisang hari Jumaat, dapat dalil mana? Abang dapat dalil mana makan pisang hari Jumaat? Hadis mana? Ada dalam kita hadis sedekah hari Jumaat pisang? Ada? Mana ada dalam hadis? Tiap-tiap hari Jumaat pisang. Masjid Tasik Puteri pisang. Masjid Kuala Kubu pisang. Masjid Rawang pisang. Masjid Padang Kali pisang. Tak ada buah lain ke dalam dunia? Khatib dengan baca khutbah dia makan pisang kat luar. Berarti sak okok. Kok suka dia wajib dengar khutbah. Haram dia makan pisang. Contoh kalau khatib tengah baca khutbah, ada orang jual cendol depan tu. Yang jual cendol tu kalau orang perempuan, maka tak haram ke atas orang perempuan sebab dia tak wajib atas dia ke atas Jumaat dan tentang bab khutbah. Yang orang lelaki tak boleh meniaga pada khatib tengah baca khutbah. Kalau orang lelaki meniaga khatib tengah baca khutbah, hukum dia tetap sah tapi haram ke atas dia. Ya, tuan-tuan. Hari Jumaat, lepas tu di Mekah, di Madinah, kalau waktu azan berkumandang, kedai semua tutup. Kalau buka, kedai kena sita. 3 kali dia buka, kedai kena sita. Itu di Mekah, di Madinah, tuan-tuan, sebab menghormati tentang azan, menghormati tentang solat. Itu yang berlaku satu tempat, tuan-tuan. Imam tu tanya, "Kau orang mana?" "Orang sini lah, mam." "Tu kenapa tak datang surau, tak datang masjid? Orang sembahyang jemaah, tak datang masjid untuk ilmu?" Dia boleh cakap apa? "Minta maaf lah, mam, kubur lain-lain." Tuan-tuan ingat nama ben jenazah, nama pelik WWS.
Aku ingat, walaupun aku bukan orang sini. 7794 ke 7799. Tadi aku lalu nak ambil uduk, aku tengok ada ban jenazah. Ada setengah orang selamba esok ukuk tu ban jenazah. Ban cakap, bro, besok lu naik ni ban bro. Jangan main. Setiap makhluk Allah semua bercakap. Dia cakap ni. Bukan bohong. Itu yang biawak bagi salam kat Nabi. Biawak bagi salam kat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu orang pemuda Badui nak menguji. Benar tak itu Nabi? Benar tak itu Rasulullah? Kalau benar dia Rasulullah, aku nak test. Aku ambil biawak, aku letak depan kau. Biawak nak bagi salam kat kau. Biawak bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuan-tuan masuk ke hutan, biawak pernah bagi salam? Bukan bagi salam, biawak lari tengok kita. Biawak kata ini busuk punya orang. Quran tak suka baca. Berzikir tak suka. Baik cerita ni tuan-tuan. Kata imam, baiklah kalau macam tu, nanti aku bagi tahu dengan makmum kat masjid. Imam lepas sembahyang, imam cakap dengan makmum, wahai makmum semua, ada Korea kita, tapi dia tak pernah datang masjid. Rumah dekat dia dengan masjid, dia tak pernah datang masjid. Dia datang hari Jumaat je. Baru ni mak dia meninggal. Dia beritahu aku tadi, minta tolong baca doa tahlil arwah. Aku ni imam, engkau ni makmum. Kalau engkau nak minta aku lama jadi imam sini, kau orang jangan pergi. Nampak tak? Kita ajar sikit dia sebab dia selalu melawan hukum Allah. Kita ajak mengaji, ajak sembahyang jemaah, dia kata kubur lain-lain. Jadi imam, makmum, AJK masjid tak datang. Bila tak datang, geng-geng dia datang. Geng-geng snooker, geng-geng komboi motor, geng-geng rokok. Masa dulu mana ada vape, geng-geng gudang garam, geng-geng snooker, geng-geng mancing. Sampai duduk, tuan-tuan tengok, tuan-tuan perhati baik-baik. Biasa kalau tahlil arwah ke apa, orang masjid tak sampai lagi, geng-geng ni sampai rokok dulu. Habis rokok dia minta rokok orang. Kadang jenis orang kadang jenis pula tuan rumah siap belikan rokok ni menang kotak. Isa'ah. Orang masjid tak datang. Bila orang masjid tak datang, tuan-tuan tengok. Kalau dekat orang buat tahlil arwah, orang akan keluarkan air. Betul tak? Pernah tengok orang buat tahlil arwah? Tak pernah tengok? Keluarkan air. Akan keluarkan air, letak dekat imam. Masa tu imam tak datang, air tu pusing lah. Engkau lah bawa. Engkau lah bawa. Engkau lah bawa. Engkau bawa, engkau bawa, engkau bawa, engkau bawa. Air daripada penuh sampai kosong, tumpah. Sebab masing-masing tak tahu nak buat tahlil arwah. Salah seorang sebutlah, la ilaha illallah. Dia nak sebut tu la ilaha illallah, punya ramai-ramai, seorang pun tak boleh buat tahlil arwah. Sangka si bongok-bongok ni itu tahlil arwah. Dia orang bawa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 2 jam setengah. Kenapa buat 2 jam setengah? Nak berhenti tak tahu. Tu payah kan. Kalau tak ada ilmu ni susah nak main. Sembahyang, tuan-tuan tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa jari telunjuk? Jawab. Maklum, kenapa jari telunjuk? Maklum sembahyang dah berapa tahun dah? Sembahyang ada dah sembahyang 40 tahun, ada sembahyang 30 tahun. Kenapa jari telunjuk? Tak ibu jari. Tak jari yang ujung, tak semua jari. Kenapa jari telunjuk? Tuan-tuan jawab. Aku tak tahu. Maklum? Maklum. Itu kena ngaji. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang, kata Nabi. Itu kata Nabi. Sembahyang kena belajar. Bukan main sembahyang tak. Orang perempuan sembahyang, orang lelaki sembahyang, rambut kalau panjang jangan ikat. Bila ikat, satu pendapat mengatakan makruh.
Satu pendapat mengatakan harus. Sebab bila kita solat, rambut ikut sujud. Lepas itu jangan ikat. Tuan-tuan. Sebanyak mana rambut, sebanyak itu pahala. Itu dalam solat. Tuan-tuan. Lepas itu siapa yang dia sakit, dia mampu berdiri, dia mampu berdiri, dia boleh sujud dalam keadaan dia sakit, dia akan turun sebenar-benarnya untuk Allah. Pahala dia luar biasa. Itu berlaku di satu tempat, seorang tok guru. Dia jalan pakai tongkat. Pakai tongkat je lah. Dia semayang tak ada atas kursi, bro. Semayang tetap berdiri. Orang tanya tok guru ni, tok guru kenapa semayang berdiri? Kan tok guru sakit. Apa kata dia? Aku menyembah Tuhan aku. Dia bagi aku nikmat mata. Dia bagi aku nikmat telinga. Dia bagi aku nikmat, macam-macam nikmat. Takkan baru aku sakit sikit, aku nak duduk atas kursi. Malu aku dengan Tuhan aku. Nampak tuan-tuan? Inilah ulama. Ya? Sebab semayang ni 13 rukun tu kena jaga. Satu rukun je tak betul, semayang tak sah. Lepas tu bila angkat tangan pun, bila bukan angkat tangan, bila takbiratul ihram, badan condong je pun, semayang batal. Main buat semayang. Semayang tak boleh main. Itu dalam Al-Quran, apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Cilaka bagi orang sembahyang. Dia sembahyang pun dihumban dalam neraka. Sebab apa? Dia sembahyang, dia tak tahu bab rukun, tak tahu bab syarat, tak tahu bab tentang sunat abad, sunat hayat, sunat muakkad, dia tak tahu. Main sembahyang. Ya. Baik cerita ni. Jadi nak berhenti, tak tahu nak berhenti. Salah seorang dah 2 jam setengah, salah seorang pun menjerit, berhenti adalah. Nampak? Berhenti tahlil macam tu. Ada pernah orang buat berhenti tahlil tu? Besok anak orang ni yang meninggal ni jumpa Pak Imam balik. Apa kata dia? Mam, sampai hati imam tak datang. Apa imam jawab? Engkau tak sampai hati ke engkau tak datang ke rumah Allah? Tak mau imarah ke rumah Allah? Engkau tak malu ke kau duduk dalam kuliah ni tak mau datang sembahyang berjemaah? Engkau tak malu ke? Kalau engkau kuliah sini, engkau datang dalam masjid sini. Kalau engkau nak apa urusan-urusan agama kami nak datang, kamu datang ke rumah Allah. Lepas itu tuan-tuan, dia rajin datang masjid. Baiklah tuan-tuan, ya. Sekali lagi aku nak berhenti. Kita bagi isyarat. Nak ada azan? Tak? Azan? Azan? Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahumma inna khaliya bisaka aswati da'ika wa akbar bisyara katamu wa ta'ala 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 innaka Alhamdulillah, kita dah dengar muazzin melaungkan azan. Satu pendapat mengatakan di antara jenazah yang tidak raput di dalam kubur adalah muazzin. Kenapa muazzin jenazah ni tidak raput di dalam liang lahat? Satu pendapat mengatakan dia menyebut dan memanggil nama Allah untuk orang solat 5 waktu. Tetapi bagi muazzin yang dia melaungkan azan lillahi ta'ala, bukan kerana dunia, bukan kerana manusia, bukan kerana makhluk, sebenar-benar kerana Allah yang Maha Khaliq. Baiklah tuan-tuan, sikit lagi aku nak berhenti dah. Perjalanan hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hamba, kita akan bertemu dengan kekasih kita. Siapa kekasih kita? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kekasih bertemu kekasih, maka kekasih akan bawa hadiah. Macam kita lah, bila kita nak bertemu dengan isteri kita yang kita sayang, kita balik daripada perjalanan kursus, balik dari perjalanan mana-mana negara kita pergi, kita akan belikan barang-barang yang apa yang dia suka. Betul, Allah Subhanahu wa taala ni dia suka hamba yang selalu memanggil-manggil dia dan hamba yang suka menyebut-nyebut namanya. Betul, perbanyaklah menyebut nama-nama Allah. Tuan-tuan, ulama bagi tahu, Nabi sendiri pun bagi tahu, kalau kamu nak selamat, hidup kamu nak berkat, dalam rumah 3 perkara jangan tak buat. Rumah ni berkat. Pertama, rumah yang selalu dibacakan ayat Quran, rumah tu berkat. Kamu nak masjid, tuan-tuan tengok, berkat masjid. Mana ada orang bergaduh dalam masjid? Mana ada orang buat bukan-bukan dalam masjid? Semua tenang. Padahal dekat rumah tadi tak tenang. Kena marah dengan bini. Kena marah dengan bini tadi, tuan-tuan. Bukan tuan-tuan je, aku pun kena marah. Tapi sampai masjid tenang. Masjid tempat ketenangan. Tuan-tuan, janganlah kata isteri kita tu isteri solehah. Isteri solehah ni payah nak jumpa. Dalam 1000, seorang pun payah nak jumpa. Mar'atus solehah ni, isteri yang baik ni, cakap dengan suami tak pernah meninggi suara. Cakap dengan suami, dia taat dengan suaminya. Itulah isteri yang solehah. Isteri yang solehah ni, apa ada, adalah. Apa tak ada, tak adalah. Dia akan ikut sampai ke hujung mana suaminya pergi. Dia takkan keluar rumah tanpa izin daripada suaminya. Itulah isteri yang solehah. Isteri yang solehah ni, dia takkan makan selagi suaminya tak makan. Dia takkan bangun selagi suaminya belum bangun. Itulah isteri yang solehah. Isteri yang solehah ni, dia akan suap makanan di mulut suami. Itulah isteri solehah. Masa baru nikah, solehah, suap suami, makan beradab, jalan pegang tangan, bergambar sampai dekat padi, sawah padi. Dekat sawah siap bergambar. Bergambar bawah jambatan. Nak jadi isteri solehah. Senang jadi isteri solehah. Perempuan ni, dia tak payah, ulama bagi tahu, tak payah nak banyak baca Quran. Tak payah nak banyak dia nak berzikir. Dia duduk rumah, tunggu je suami. Suami ni apa, dia tunaikan hajat suami. Dengan suami, dia tak akan, maksudnya dia tidak berkata-kata yang sampai menyakitkan hati suami. Itulah isteri yang solehah. Suami nak ajak berjimak tak kira, dekat dapur, dekat mana, dia kabur makbun dan tunaikan hajat suami.
Suami panggil, dia lari selaju-lajunya datang dekat suami. Ni suami panggil tak datang. Yang boleh tahu ke? Ayang, apa? Dah. Apa? Terkuntat suami. Masa baru nikah, ayang, baby, marah panggil babi, ya. Dan. Ingatlah, wanita yang sudah bernikah, dia nak masuk syurga, tiketnya dekat suami. Kalau suaminya jahat macam mana sekalipun, dia nak masuk syurga tiket dengan suami. Lepas tu talak hidup, talak mati lain. Bila talak hidup, perempuan itu bila bercerai suami isteri, perempuan itu dia panggil janda. Bila talak mati, perempuan itu dia panggil balu. Selalulah tolong janda. Tuan-tuan, banyak janda kan? Tolonglah. Kita kenal Sayyidina Ali karamallahu wajhah, setiap malam hantar kurma, hantar buah gandum di rumah janda, di rumah ibu tunggal, letak depan rumah ibu tunggal. Sampai Sayyidina Ali wafat, janda tu tak tahu siapa hantar. Bila Sayyidina Ali dah wafat baru dia tahu, Ali yang hantar. Nampak? Pergi tolong bro. Kita kalau tolong janda muda, janda tua tak mahu lah. Dekat madrasah aku ada ibu tunggal 8 orang. Boleh tak? Tuan-tuan, umur 72. Boleh tak? Ada seorang 83, gigi 3 depan. Ya. Baiklah tuan-tuan. Ha, mim. Sampai mim, lepas ni berhenti. Mim adalah mulkun, ketinggian. Betul, hamba ni yang sebenar-benar hamba, yang dia jaga ketaatan kepada Tuhannya, maka derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba. Apa kata Allah? Allah suruh datang masjid. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Aku jadikan jin dan manusia sujud dengan aku, terus sembah aku. Betul, muazzin melaungkan azan, hayya 'alas solah, mari semayang. Betul, orang jaga semayang hidup berkat. Orang jaga semayang selesai masalah. Kalau rasa hidup susah, kena muhasabah balik. Aku semayang cukup, kenapa susah pula? Kena muhasabah. Ada dalam semayang yang tak kena. Rukun dia, sunat dia, syarat dia, ada yang tak kena. Kalau ada tak kena, rezeki tak cukup. Betul, solat ni, sesiapa yang ada semayang, dia menghindar daripada kejahatan. Kalau kita masih semayang, kita semayang, mulut masih jahat, mengumpat ke orang, maki ke orang. Sama juga perempuan, dia sudah bernikah, dia semayang cukup, puasa cukup, tapi dengan suami, maki suami, tinggi suara dengan suami, sakit hati suami, tu tandanya semayangnya mardud, Allah tak terima. Ingat tak? Maklum, jadi wanita solihah boleh, dengan suami jangan lawan, ya. Di antara dalam neraka, bakaran-bakaran api neraka adalah manusia, yang ramai dalam neraka adalah wanita. Wanita ramai dalam neraka, tuan-tuan. Wanita ramai dalam neraka, wanita ramai dalam neraka. Baiklah tuan-tuan, aku rasa cukup sampai kat sini. Dah 1 jam. Betul? Betul? Dia suruh berhenti, nak marah-marah dia, ya. Baiklah tuan-tuan, jadi sebelum tutup, siapa dah kehabisan kasri kijang, tuan-tuan boleh ambil dekat luar. Kasri kijang ni, dia adalah asli. Ini bukan tiruan, bukan cetak rompak. Ini memang kami original kasri kijang. Kami dah baca ayat-ayat Quran dalam ni. Tuan-tuan, letak sini tu. Sedut, jiwa tuan-tuan tenang. Dalam rumah tu baru ni ada hamba Allah, rumah dia ada benda berjalan di tingkat atas. Sebab rumah 2 tingkat, kadang dia jarang duduk tingkat atas. Dia dengar rumah dia ada orang berjalan. Aku beritahu, cubalah kita usaha ikhtiar masuk dalam air, spray dalam rumah, dan bagi wangian-wangian kasri kijang dalam rumah. Alhamdulillah, lari jin. Itu kelebihan kasri kijang. Dan satu lagi, ada seorang baru ni, ada seorang nenek, umur dia 70. Dia suka nampak makhluk halus. Umur 70 tapi dia suka nampak makhluk halus. Aku beritahu, kami ada buat air zam-zam, kami ambil daripada Mekah dan dimasukkan surah Al-Fatihah 1000 kali dan ayat-ayat ruqyah. Cuba bagi nenek kamu titik dekat mata dia. Alhamdulillah, nenek dia tak nampak dah makhluk-makhluk halus. Ni kelebihan ubat mata ruqyah air zam-zam. Di Penang baru ni ada seorang hamba Allah, bininya nak operate. Dia ada tak tahulah ketarak, tak tahulah apa dekat mata dia, nak kena operate.
diamalkan dalam masa sebulan 5 botol, pergi titik, alhamdulillah jumpa doktor kata tak payah ada operate, alhamdulillah mata kamu dah baik. Ada dekat luar tuan-tuan boleh ambil seorang satu, ambil lah ya, tuan-tuan jangan tak ambil, tapi dah ambil bayar. Jangan ambil belah kami duk cari dana sekolah kami ni ada anak yatim, ada ibu tunggal, ada orang susah, ada mualaf, ada orang gila ada 8 orang tuan-tuan ya. Sekolah kami ni belajar percuma, duduk percuma, semua percuma tuan-tuan. Tu sekolah kami daripada tahun 80 sampai 2023 percuma tuan-tuan. Walaupun percuma, alhamdulillah pelajar-pelajar kami makan. Sampai mereka di Yaman, sampai mereka di Pakistan, kami hantar dekat sana. Itulah berkatnya dekat dengan Tuhan, dengan berkatnya dengan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah tuan-tuan, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, tuan-tuan ada kecil hati, aku minta maaf. Seandainya ayat Quran hadis ada tersasar, tolonglah perbetulkan, mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.